المرأة في المسجد. باب نوم المرأة في المسجid. Bab berkenaan dengan wanita tidur di masjid. Maksudnya iqamatuha fil masjid, wanita menetap di dalam masjid, harus ataupun tidak. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة أي أمة كانت سوداء لحي أي لقبيلة من العرب. Sesungguhnya hamba wanita berkulit hitam kepunyaan kabilah daripada Arab, kabilah Arab. Fa'ataquha, mereka yakni majikan walidah tu memerdekakan dia. Fakanat ma'ahum, kemudian walidah tu berada bersama dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka. Qalat, walidah kata, dia cerita kejadian dia. Fakharajat sabiyatul lahum alaiha wishahun ahmaru min suyurin. Sabiyah, seorang kanak perempuan ataupun anak gadis kepunyaan mereka, kabilah Arab tu, keluar maksudnya untuk main. Alaiha wishahun ahmaru, di atasnya, yakni dia tu memakai wishahun ahmar, selendang berwarna merah, min suyur, dari kulit. Maksudnya selendang kulit berwarna merah dia pakai. Qalat fawada'athu aw waqa'a minha, walidah kata dalam cerita dia, sabiyah tu letak ia, wishah tu, aw waqa'a minha, ataupun terjatuh daripadanya, daripada sabiyah tu. Famarat bihi hudayyahu wa huwa mulqa, ketika tu lalu di sisinya hudayyatun, seekor burung elang, sedangkan ia rishah tu mulqa, diletak, maksudnya jatuh di situ. Fahasibtuhu lahman, hasibathu lahman,
Wisyah burung tu, Hudayyat tu, dia anggap Wisyah tu hasibat Hudayyatun hu Wisyah. Burung helang tu dia sangka selendang tu adalah ketul daging. Fakhatrifathu, Hudayyat tu, burung helang tu menyambar akan selendang tu, Wisyah tu. Fakhatrifathu ay fakhatrifat Hudayyatun Wisyahan ahmara. Qalat walidah tu, sambung cerita, dia kata faltamasuhu falam yajiduhu. Kemudian mereka kabilah Arab tu mencari selendang tu, mereka tidak peroleh, tidak dapat cari, tak jumpa cari. Qalat, walidah kata, fat tahamuni bihi, mereka tuduh aku dengannya. Fatafiqu yufattishuna hatta fattashu khubulaha, mereka tuduh aku mengambil Wisyah tu, selendang tu. Fatafiqu ay syara'u yufattishuna, mereka mula memeriksa sehingga fattashu, mereka memeriksa, mencari qubulaha, bahagian kemaluan dia. Qalat, walidah kata, wallahi inni laqaimatun ma'ahum, demi Allah sesungguhnya tentunya aku yang berdiri bersama dengan mereka. Iz marratil Hudayyatu fa'alqathu, tiba-tiba burung helang tu menjatuhkan, fa'alqathu, ketika sedang memeriksa, tuduh begitu, tiba-tiba burung helang tu lalu kembali ke situ. Fa'alqathu, kemudian burung tu jatuhkan, lemparkan, campakkan kembali selendang tu. Qalat fawaqa'a bainahum, walidah kata Wisyah tu, selendang tu jatuh tepat di antara mereka. Qalat faqultu hadha alladhi ittahamtumuni bihi za'amtum, walidah kata inilah yang mana kamu tuduh aku dengannya, yang kamu sangka itu. Jadi isyarat kepada Wisyah tu, walidah kata inilah yang kamu tuduh aku cari sampai periksa di sisi kemaluan aku, takut menusuk celah paha ke. Wa ana minhu bari'atun, walidah kata sedangkan aku bersih daripadanya, maksudnya sedangkan aku tidak bersalah. Wa huwa za huwa, dan ia adalah yang ia, maksudnya inilah dia. Qalat, Aisyah kata, faja'at
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu wanita tu, walidah tu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslamat, dia memeluk agama Islam. Qalat Aisyah tu, Aisyah kata, fakana laha khiba'un ay khimatun, dia mempunyai wanita walidah yang masuk Islam tu mempunyai satu khemah fil masjid au hifsyun, khiba'un au hifsyun fil masjid, satu khemah dalam masjid, tempat khusus untuk dia mendiami di tempat tu. Qalat, Aisyah kata, fakanat ta'tini, wanita tu, walidah tu setelah masuk Islam pun selalunya dia datang di sisi aku. Fatahaddatsat indi, dia berbual-bual, bercakap-cakap di sisi aku, dengan aku. Qalat, Aisyah kata, fala tajlisu indi majlisan illa qalat, dia tu, walidah tu tidak duduk di sisiku satu majlis pun, melainkan dia kata, maksudnya setiap kali dia datang duduk di sisi aku, mesti dia kata, wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Dan hari Wishah, satu hari di mana dinamakan hari mengikat pinggang, itu satu nama bagi hari itu. Min ta'ajibi rabbina, hari itu adalah salah satu di antara keajaiban Tuhan kami. Ala, ketahuilah, innahu, ingatlah, innahu, sesungguhnya ia, yakni peristiwa itu, min baldatil kufri anjani, ay anjani min baldatil kufri, yang mana melepaskan aku dari belenggu kekufuran. Qalat Aisyah, Aisyah kata, faqultu laha ma sya'nuki la taq'udina ma'i maq'adan, ay la tajlisina ma'i majlisan illa qulti hadha. Aisyah kata, aku kata dia, apa situasi engkau tidak duduk bersama aku satu majlis pun, melainkan engkau kata ungkapan ini. Qalat, jawab kata walidah yang dah masuk Islam tu, fahaddatsatni bihadzal haditsin, wanita kemudian bila tanya wanita tu, walidah tu, kata Aisyah, dia menceritakan kepada saya dengan cerita ini, cerita selendang itu. Jadi dalam kisah ni ada wanita walidah dah masuk Islam tu, disebabkan dia tidak mempunyai rumah, tidak ada ahli keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adakan satu khemah bagi dia dalam Masjid Nabawi, di satu penjuru, dan dia duduk di situ dan tidur di situ. Jadi daripada situlah fakana laha khiba'un fil masjid, daripada potongan hadis itulah Imam Bukhari istidlal, mengeluarkan hukum naumul mar'ati fil masjid, maksudnya harus
wanita tidur di masjid, tapi dengan syarat dia menjaga kebersihan. Kalaulah dia datang darah haid, mesti dia keluar, itu memang dia tak boleh duduk dalam masjid tu. Waktu lain dalam keadaan bersih boleh, dia duduk menetap di situ. Jadi daripada kisah ni Imam Bukhari menyatakan ijtihad dia, iaitu harus bagi wanita dia tidur dan juga menetap di masjid. Babu naumir rijali fil masjid, bab ini pula berkenaan dengan kaum lelaki tidur dalam masjid. Wa qala Abu Khilabah an Anas, Abu Khilabah kata daripada Anas, qadima rahtun ay jama'atun min uklin ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakanu fi suffati. Rahtun jama'atun, satu kumpulan daripada kabilah Uql tiba di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu fi suffati, kemudian mereka berada, yakni mereka duduk di suffah. Satu tempat dikhususkan dalam Masjid Nabawi untuk sahabat-sahabat muhajirin yang tidak ada ahli keluarga dan juga tidak ada rumah kediaman bagi mereka di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar mereka duduk di situ. Jadi Abu Hurairah juga daripada ashabus suffah, banyak sahabat-sahabat fuqara masakin mereka duduk di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat apa-apa kemudahan, sama ada menerima hadiah daripada mana-mana tempat ataupun dapat harta rampasan perang dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi juga kepada mereka, belanja juga pada sahabat suffah. Ketika perlu untuk menyertai jihad, mereka akan keluar daripada masjid pergi jihad. Mana-mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar mereka pergi menyampaikan ilmu agama Islam, hukum ahkam, mengajar, mereka akan tunaikan tugas mereka. Kalau tidak ada apa-apa urusan di luar, mereka akan duduk di tempat itu di dalam Masjid Nabawi, tempat dikhususkan bagi mereka. Mereka akan belajar daripada Rasulullah SAW, wa ibadat di situ. Bila ada apa-apa untuk makan, mereka makan. Tidak ada apa-apa makanan, mereka puasa. Lagu tu. Jadi kumpulan Uql tiba itu satu keratan daripada hadis Uraniyin. Ada hadis tu, kisah Uraniyin di situ, panjang cerita. Jadi ini potongan hadis daripada hadis tu. Dan lengkap hadis Uraniyin tu kita dah pun baca dalam kitab Taharah tu. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. عبد الرحمن bin Abi Bakr kata, ashabus suffah itu adalah fakir miskin. Mereka tidak ada apa-apa harta.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahwa dia tidur di mana? Fi masjidin Nabi, dalam Masjid Nabawi. Wa huwa syabun, sedang dia tu pemuda. A'zabu, a'zabu ay ghairu mutazawwijin, masih belum kahwin. Pemuda masih belum kahwin. La ahlalahu, tidak ada ahli keluarga, anak isteri tidak ada lagi, tapi ahli keluarga dia, kakak dia Hafsah Amirul Ummul Mukminin ada dekat Masjid Nabawi. Tapi dia tidur di masjid. Jadi Imam Bukhari daripada hadis ni, dia nak sabitkan harusnya orang lelaki tidur di masjid. Dan daripada asal qala Abu Qilabah dan qala Abdurrahman bin Abi Bakr juga, Imam Bukhari sabitkan harus kaum lelaki tidur dalam masjid, iaitu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah tu memang tidak ada rumah, tidak ada ahli keluarga. Mereka menumpang duduk di Masjid Nabawi, makan, minum, buat ibadat, semayang, tidur di situ dalam Masjid Nabawi. Mereka duduk di situ. Jadi daripada situ juga Imam Bukhari isyaratan dah sabitkan ijtihad dia tu. Dan daripada hadis ni Imam Bukhari sabitkan wa huwa syabun yanamu wa huwa syabun a'zabu la ahlalahu fil masjid. Daripada situ Imam Bukhari sabitkan ijtihad dia, iaitu harus orang lelaki tidur dalam masjid. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, dia kata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, falam yajid aliyan fil baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jumpa Sayyidina Ali dalam rumah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, aina ibnu ammiki, di mana anak pakcik engkau tu, sepupu engkau. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kiranya Sayyidina Ali tu anak pakcik dia, kira-kira sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab biasanya mereka guna begitu, dengan anak saudara. Kadang mereka sebut begitu, seolah-olah sepupu. Itu satu adat kebiasaan kegunaan bangsa Arab, istilah dia begitu.
Jadi sebab tu Nabi SAW juga tanya Fatimah, aina bnu ammika, sepatutnya tanya aina bnu ammi. Qalat kana baini wa bainahu syai'un. Fatimah bagi tahu Rasulullah SAW, dia kata, di antara saya dan di antara dia ada sesuatu perselisihan. Faghadabani, kemudian dia marah ataupun mengaju. Fakharaja, dia keluar daripada rumah. Falam yaqil indi, yaqil asal daripada qala yaqilu, qala yaqilu khailulah, tidur siang hari, tidur seketika siang hari, khailulah. Qala yaqilu, falam yaqil, lam yaqil daripada yaqilu, maksudnya dia Ali tidak tidur siang hari di sisiku, tidak khailulah di rumah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li insanin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, unzur aina huwa, cuba tengok di mana dia tu. Faja'a, insan tu datang balik kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia bagi tahu, dia kata, ya Rasulullah, huwa fil masjid raqidun, dia Sayyidina Ali ada di masjid tidur, dia yang tidur di masjid. Raqidun ay naimun. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mudtaji'un, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di masjid, tengok dia Sayyidina Ali berbaring. Qad saqata rida'uhu, rida selendang dia jatuh, an syiqrihi, daripada belahannya, maknanya daripada rusuknya. Selendang ada atas tubuh, sepatu ada di atas tubuh tu jatuh di atas tanah. Wa asabahu turabun, dan terkena tanah kepada selendang tu. Faja'ala ay syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sapu, yakni bersihkan turab tu, tanah tu daripadanya, daripada Sayyidina Ali. Wa yaqulu, sambil Rasulullah SAW bersabda, qum aba turab, qum aba turab, bangunlah bapa tanah, sebab dah kena tanah tubuh Sayyidina Ali tu. Nabi SAW sebut begitu, bangun bapa tanah, supaya bapa kucing Abu Hurairah. Itu biasa, kebiasaan orang Arab, mereka suka bagi gelaran, panggil dengan gelaran-gelaran begitu, mereka suka. Kalau kita marah, kata apa, oh dia gelar saya, macam nak marah. Tapi orang Arab itu dah jadi kebiasaan, mereka lebih suka begitu. Jadi daripada hadis ini juga Imam Bukhari mau sabitkan ijtihad dia naumur rijal fil masjid, di mana potongan hadis wa huwa mudtaji'un, Sayyidina Ali baring dalam masjid, orang pergi tengok Sayyidina Ali, mai kata, ya Rasulullah, huwa fil masjid raqidun. Daripada situ juga Imam Bukhari sabitkan terjematul bab dia. Jadi potongan hadis huwa fil masjid raqidun itu
munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab. Haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana ibn Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata raaitu sab'ina min ahli suffati, aku melihat 70 orang dari kalangan ahli suffah, ma minhum rajulun alaihi ridaun, salah seorang daripada mereka tidak ada di atasnya, di atas tubuh badannya rida, selendang, nak tutup bahagian atas badan, tidak ada kain, hanya pakai kain, pakai kain saja, selendang tak ada. Imma izarun, ataupun ada kain saja, wa imma kisaun, dan ataupun ada selimut, kisah. Qad rabatu fi a'naqihim, mereka mengikat di tekak mereka, maksudnya dengan sehelai kain itu mereka balut tubuh badan mereka dan ikat di tekak, supaya bahagian atas dan bawah takat mana boleh nak tutup, dan tak mau bagi kain tu jatuh, mereka ikat, buat ikatan di tekak tu. Faminha ma yablughu nisfas saqaini, di antaranya ada yang kain tu sampai separuh betis, kain tidak panjang, angkat letak atas, ikat di tekak, kain tu naik, jadi ada setakat separuh betis. Wa minha ma yablughul ka'baini, dan di antaranya ada yang sampai buku lali, ada yang kain panjang sikit, dia sampai buku lali. Fa yajma'uhu biyadihi, himpun kain itu dengan tangannya. Karahiyata antura auratuhu, kerana tidak suka dilihat ataupun orang lain nampak aurat dia. Jadi maksudnya himpun kain itu dengan tangan, kumpul, pegang, takut terbuka aurat dan sebagainya. Jadi begitulah keadaan Ahlus Suffah, yang mana Abu Hurairah cerita lebih kurang 70 orang Ahlus Suffah, keadaan mereka dalam keadaan serba tidak cukup, tak cukup makan, tak cukup pakaian, hanya ada sehelai kain saja. Mereka duduk dalam keadaan seperti itu. Babus salati iza qadima min safarin, bab ini sembahyang sunat apabila tiba daripada safar, maknanya daripada mana-mana safar pulang ke rumah, pergi masjid dulu sembahyang sunat, kemudian baru balik rumah. Waqala Ka'b bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'b bin Malik kata, apabila dia datang tiba daripada safar, mana-mana safar perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan masjid,
kemudian semayang pada masjid. Maknanya bila sampai balik Madinah, Nabi SAW tidak masuk rumah selalu, dia pergi Masjid Nabawi. Lagipun Nabi SAW bila dia sampai balik daripada mana-mana safar, kalau dah nak subuh, dia singgah di mana-mana tempat sebelum subuh tu, kemudian sembahyang subuh. Lepas daripada tu barulah Nabi SAW masuk di Madinah. Biasanya Nabi SAW sampai di Madinah waktu duha, Nabi SAW akan pergi masjid dulu sembahyang. Tujuannya Nabi SAW buat begitu, takut-takut Nabi SAW sampai balik daripada safar ada sahabat mai nak jumpa, ataupun ada apa-apa hal nak sampaikan kepada Rasulullah SAW, nak bagi tahu. Mungkin ada sahabat-sahabat tu tunggu ada urusan perlu mereka nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bagi peluang mereka jumpa, kemudian barulah Nabi SAW balik rumah. Haddatsana Khalad bin Yahya qala haddatsana Mis'ar qala haddatsana Muharib bin Disar an Jabir bin Abdullah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Jabir bin Abdullah kata, saya datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia masih ada dalam masjid. Ini ringkasan daripada kisah Jabir bin Abdullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Ada kisah panjang, kita dah baca Jabir jual unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar nanti balik daripada safar. Dengan tujuan tu Jabir bin Abdullah dia datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Qala Mis'arun, Mis'ar yang riwayat daripada Muharib bin Disar dalam sanad tu, dia kata urahu qala ay azunnu Muharib bin Disarin qala, aku sangka, Mis'ar kata aku sangka Muharib bin Disar kata duha, yang Rasulullah SAW ada di masjid tu waktu duha. Nabi SAW balik daripada safar, pergi masjid dulu, semayang duha dulu, kemudian barulah dia balik masuk rumah. Faqala salli raka'ataini. Bila Jabir bin Abdullah tiba di sisi Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Nabi SAW tahu Jabir datang ni mau menerima duit bayaran daripada Rasulullah SAW beli unta tu. Nabi SAW suruh semayang dulu. Sabdanya, semayanglah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun faqadani, aku mempunyai hutang ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bayar beli unta tu. Faqadani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar, selesaikan hutang tu kepada aku. Wazadani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan bagi aku. Jadi bila Rasulullah SAW dah bayar harga unta, kemudian Nabi SAW suruh sahabat kata bagi lebih sikit, itu pun dah bagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi balik unta tu kepada Jabir juga.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu dalam perbualan dengan Jabir bin Abdullah dalam safar tu, ketika unta Jabir kelihatan perlahan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam cucuk dengan tongkat dia, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu, unta tu dah lari laju. Kemudian tanya khabar dengan Jabir bin Abdullah, dah kahwin atau belum? Jabir kata dah kahwin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, yang kahwin tu anak dara ke ataupun apa panggil sayyibah, janda, janda ke anak dara. Jadi Jabir bin Abdullah kata dia kahwin janda sebab ayah dia tinggal adik-adik betina, adik-adik perempuan ramai. Jadi janda tu dah ada pengalaman berkeluarga, jadi boleh dia asuh didik adik-adik dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan susah Jabir bin Abdullah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tawaran nak beli unta daripada Jabir tu. Jabir pun turut kehendak Rasulullah SAW, janji nak jual. Jadi daripada situlah Jabir pergi dekat Rasulullah SAW tu, mau terima bayaran beli unta tu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar harga unta, Nabi SAW bagi lebih lagi. Kemudian dalam riwayat lain tu ada bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Jabir, serah balik unta tu, Jabir bawa pulang. Jadi itu hanya kisah, ada kaitan dengan apa yang Imam Bukhari mau ijtihad tu, iaitu ataitun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Di situ ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada safar bersama dengan Jabir. Bila pulang sampai Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir datang mau jumpa Rasulullah SAW tu, Nabi SAW masih ada di masjid. Jadi daripada situlah Imam Bukhari keluarkan ijtihad dia, apabila seseorang sampai balik perkampungan sendiri di kawasan rumah, daripada mana-mana safar perjalanan, dia sepatutnya mula dengan masjid. Maksudnya pergi masjid, sembahyang 2 rakaat, kemudian barulah balik rumah. Jadi biasanya seperti saya bagi tahu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan atur masa supaya dia sampai di Madinah, Masjid Nabawi itu biasanya waktu duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha, terima kunjungan daripada sahabat-sahabat, seperti mana Jabir bin Abdullah ada hal mau menerima duit daripada Rasulullah SAW, dia selesaikan hajat sahabat-sahabat, kemudian barulah dia balik rumah. Babun idza dakhala al-masjid falyarka' rak'ataini. Bab berkenaan dengan sembahyang tahiyatul masjid. Apabila masuk masjid, falyarka' ay falyusalli, maka hendaklah sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amir ibn Muslim az-Zuraqi an Abi Qatadah السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع أي فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, maka hendaklah dia itu sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Jadi daripada potongan hadis falyarka raka'ataini qabla yajlisa, Imam Bukhari keluarkan hukum mustahab sembahyang sunat tahiyatul masjid apabila masuk dalam masjid sebelum duduk. Jadi ittifaq daripada a'immah, mereka mengambil maksud daripada perintah Rasulullah SAW itu hukumnya mustahab fal yarka. Biasalah daripada fi'il amal ghaib selalunya ambil hukum tidak wajib, hanya mustahab. Dan satu lagi sebab ambil maksud mustahab di sini, ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat, dia melangkah dalam masjid, melangkah orang, dia mau masuk saf depan tu. Bila Nabi SAW melihat dia masuk dalam masjid dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW suruh dia duduk, ijlis faqad azaita, engkau dah pun menyusahkan orang, duduklah. Ketika itu walam ya'murhu bisalatin, Nabi SAW tidak suruh dia tu sembahyang. Dia baru masuk masjid, tengah duduk langkah-langkah nak masuk saf depan tu, Nabi SAW lihat dia gitu, Nabi SAW suruh duduk. Nabi SAW tidak suruh sembahyang ketika itu. Dan begitu juga ada satu ketika, hadis tu kita dah baca lama dah, di Masjid Muhammadi pun dah baca, Nabi SAW dan sahabat-sahabat ada dalam Masjid Nabawi. Ketika itu ada seorang sahabat masuk mai di sisi Rasulullah SAW. Dia isi dengan Rasulullah SAW berbual seketika, kemudian dia keluar balik. Maknanya dia masuk mai tidak sembahyang 2 rakaat, terus pergi kepada Rasulullah SAW. Kemudian selesai perbualan dengan Rasulullah SAW tu, dia tu terus keluar daripada Masjid Nabawi. Dengan sahabat tu pun Nabi SAW tidak suruh pun sembahyang 2 rakaat tu, dan tidak kata apa-apa dengan sahabat buat seperti itu. Jadi daripada Nabi SAW suruh sahabat duduk, sahabat yang sedang melangkah tu, dan juga sahabat masuk jumpa dengan dia, keluar balik begitu tanpa sembahyang. Jadi dengan semua riwayat tu dan riwayat yang tadi, Nabi SAW suruh sembahyang sunat 2 rakaat tu. Kesimpulan daripada tu, a'immah mujtahidin mereka putus hukum sembahyang tahiyatul masjid itu adalah 2 rakaat tu mustahab, tidak wajib. Jadi siapa nak sembahyang, siapa tak jadi sembahyang, biarkan, jangan paksa dengan orang tidak sembahyang tahiyatul masjid tu, ataupun jangan kata apa-apa dengan dia tidak sembahyang tu. Babul hadasi fil masjid, insyaallah kita sambung.